Hari ini saya nak cerita tentang satu peperangan epik yang berlaku dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berlaku dalam sejarah dunia, iaitulah Perang Badar. Perang Badar ini telah berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah dan juga direkodkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal. Cerita Perang Badar ni sangat best, rugi kalau hampa tak dengar. Ringkasnya, ketika mana umat Islam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka berhijrah ni dalam keadaan serba kekurangan. Harta mereka ni dirampas, kemudian dibekukan oleh kafir Quraisy, dan mereka pergi ke Madinah dalam keadaan selai sepinggang. Semua harta mereka, orang kafir Quraisy beku dan rampas. Satu hari ada satu rombongan bisnes daripada Mekah pergi ke Syam yang diketuai oleh Abu Sufyan. On the way mereka nak balik daripada Syam ke Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar dua orang pengintip, iaitulah Talhah Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid, untuk buat tinjauan apa hak mereka bawa. Dan mereka balik buat laporan, rombongan bisnes ini ada 100 ekor unta. Dan 100 ekor unta ni membawa nilaian barangan berjumlah 50,000 dinar emas, dan mereka hanya ada 40 sahaja pengawal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak para sahabat untuk bertindak balas ke atas harta umat Islam dan tunggu di satu tempat namanya Badar. Di antara perjalanan Syam balik ke Mekah, ada satu kawasan berhampiran dengan Madinah namanya Badar. Setakat ni clear ke tak clear? Clear. Abu Sufyan dia dapat tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat nak sekat depa di pertengahan jalan. Jadi dia upah seorang lelaki nama Damdam bin Amru Al-Ghifari untuk minta pertolongan di Mekah. Jadi Damdam bin Amru Al-Ghifari pun sampaikanlah berita tersebut kepada Abu Jahal dan juga penduduk Mekah. Akhirnya Abu Jahal telah membawa 1,000 orang tentera, bawa 100 ekor kuda, dan juga 600 tentera ini siap dengan baju besi. Abu Jahal nak pergi ke Badar untuk perang. Nabi dan juga para sahabat nak pergi ke Badar untuk buat roblok tahan rombongan bisnes Abu Sufyan. Jadi hampa boleh bayang dah, orang nak pergi perang bawa 1,000 orang tentera, kita nak pergi buat roblok tahan bawa 300 je. Jadi lagu mana? Nak redah ke ataupun nak mengaku kalah? Jadi apa yang Nabi buat? Pertama, Nabi buat mesyuarat. Nabi tanya kepada orang muhajirin, iaitu orang asal daripada Mekah. Tanya kepada Abu Bakar, tanya kepada Umar, dan ada seorang lelaki nama Miqdad bin Amru berkata, "Ya Rasulullah, kami takkan lakukan sebagaimana Bani Israel melakukan kepada Nabi Musa AS. Pergilah kamu berjuang dengan Tuhanmu, kami akan menanti di sini. Tapi kami akan katakan kepadamu, wahai Rasulullah, pergilah kamu berjuang dengan Tuhanmu dan kami akan bersama dengan kamu." Masya Allah, ni dia pengikut yang terbaik. Ni bukannya tak apa, hampir dulu kami lepak sini, agak-agak kalau boleh menang kami pi, agak kalah kami belah. Ini bukan pengikut tapi penakut. Yang kedua, apa yang Nabi buat? Nabi susun strategi. Nabi kuasai kawasan ada sumber air, kemudian berkumpul di tempat yang tidak menghadap matahari dan menyusun tentera-tentera Islam di tempat-tempat strategik. Yang ketiga, Nabi bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu banyak solat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hinggakan Abu Bakar pergi, "Wahai Rasulullah, cukuplah, berehatlah." Tetapi Nabi kekal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tolong tentera-tentera Islam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah membantu memberi kemenangan kepada umat Islam, walaupun jumlahnya sedikit tapi mampu mengalahkan tentera kafir dengan pertolongan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Jahal pun terbunuh. Apa yang saya nak highlightkan di sini bahawa Islam bukan sahaja ajak kita cara nak sembahyang, cara nak berzikir, cara baca Quran, cara nak bersedekah, cara beribadah, tapi juga Islam ajar tentang kita bernegara, mengurus strategi, berstrategik dalam buat tindakan, bermesyuarat, kuasai tempat-tempat berstrategik dan sebagainya. Kerana itulah Islam adalah semua agama kehidupan, memberi panduan hidup kepada kita, bukan sekadar dalam soal ibadah, tapi soal politik, soal ekonomi, soal muamalah, soal bersosial dan sebagainya. Inilah hebatnya agama Islam. Padu tak padu? Padu bahang.